Sekarang kita dah sampai kat makam purba. So tempat dia sebelah situ. Jom kita tengok dengan lagi dekat. Jom. Okey, hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang Aidil telah pun berada di Pulau Legenda, Pulau Langkawi. Langkawi penuh dengan kisah-kisah mistik, misteri, dongeng dan legenda. Seperti kisah Masuri, Tasik Dayang Bunting dan macam-macam lagi. Tapi pastinya ramai yang terlupa berkaitan dengan satu pantun yang pernah berbunyi begini. Telur itik dari Singgora, pandan terletak di Langkahi. Darahnya titik di Singapura, badannya terlantar di Langkawi. Kisah di sebalik pantun tersebut dikaitkan dengan seorang wali yang diberi nama Tun Jana Katib. Tun Jana Katib ini dikabarnya berasal daripada Pasai dan beliau merantau untuk berdagang dan juga berdakwah untuk mengembangkan agama Islam, sehinggalah tiba beliau di sebuah negeri yang diberi nama Temasek ataupun kini bergelar Singapura. Adakah anda mengenali Tun Jana Katib? Siapa Tun Jana Katib? Adakah anda pernah mendengar kisah Singapura dilanggar todak? Apa kaitannya dengan Tun Jana Katib? Kisah Singapura dilanda todak pernah diceritakan di dalam buku sejarah Melayu dan Sulalatus Salatin. Kisah Singapura dilanda todak ada tersemat iaitu nama Tun Jana Katib, iaitu seorang ulama ataupun wali yang menyebarkan agama Islam di Singapura pada masa itu. Akibat gila kuasa, hasad dengki, beliau telah pun difitnah dan telah dijatuhkan hukuman bunuh. Pada hari beliau dibunuh, telah berlaku satu tragedi ataupun satu sumpahan yang telah pun melanda Singapura, iaitu ribut petir dan juga dentuman bunyi suara yang begitu kuat di langit apabila beliau telah pun ditikam dengan sebilah keris. Tapi apa pula kaitannya Tun Jana Katib dengan Langkawi? Kisah Tun Jana Katib dikaitkan dengan Langkawi, iaitu dengan sebuah makam perkuburan lama ataupun dipanggil makam purba yang terletak di Ulu Melaka. Tun Jana Katib dikabarkan telah keluar daripada Pasai ke Singapura sebelum akhir hayatnya. Tapi sebelum beliau ke Singapura, dikabarkan beliau telah pun ke Pulau Langkawi untuk berdagang, untuk mengambil bekalan air dan juga minuman, dan juga sambil-sambil itu beliau telah pun menyebarkan agama Islam di Pulau Langkawi. Banyak sumber-sumber dan juga cerita yang pernah disampaikan berkaitan dengan jenazah Tun Jana Katib yang gaib daripada Singapura dan timbul di Pulau Langkawi. Saya juga pernah mendengar kisah-kisah yang berkait dengan Tun Jana Katib yang dikaitkan dengan makam purba yang terletak di Ulu Melaka, Pulau Langkawi. Mungkin ramai yang tidak mengetahui iaitu berkaitan dengan makam purba, iaitu tidak jauh daripada makam Masuri, kisah yang lebih dikenali di Pulau Langkawi. Tapi yang mana ke Langkawi, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke makam purba. Besok insyaAllah saya akan cuba ke makam purba dan juga akan ditemani oleh rakan saya, iaitu selaku juru kamera kita pada hari ini. Beliau adalah orang kata anak watan Langkawi. Nanti beliau akan tunjukkan kita dekat mana lokasi makam purba tersebut. InsyaAllah boleh Mi? Okey, kita jumpa di sini besok. Assalamualaikum. The next day. Sekarang kita berada di Dataran Lang. Okey, kita akan terus bergerak seperti mana dijanjikan semalam, yang kita akan terus bawakan anda dan sama-sama kita akan lihat sendiri iaitu makam yang dikaitkan dengan Tun Jana Katib, iaitu makam purba. Jom kita terus ke sana.
Dari Kubur Melaka Yes, okey. Agak berapa minit daripada sini? Jauh tak? Mana pun lebih kurang 5 minit sampai je dekat Makam Purba tu. 5 minit je 5 minutes later. Sekarang kita nampak signboard dia Makam Purba 500 meter. Boleh fokus sikit. So 500 meter apa yang kita akan jumpa dulu. Dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Dia sebelah kiri. Dah sampai je sebelah masjid tu. Selepas masjid tu. Oh, sebelah masjid ni Ha. Okey, ni masjid apa ni? Masjid. Maktab Mahmud. Maktab Mahmud Langkawi. Masjid Jami'. Sini ke? Ha tu. Sebelah kedai tu ada jalan masuk. Okey, ada kedai sini Ha. Ada kedai makan. Ini betul lah? Ya. Okey, nampak kita dah nak sampai. Oh, banyak air lembu. Pemandangan dia sweet juga. Itu depan. Oh, sampai dah. Sekejap sekejap je Parking ni kat mana? Tengok kat sini boleh tu dia bilang. Kita dah sampai. Baik, kita dah sampai dekat Makam Purba. Sekejap lagi kita akan turun kat bawah. Kita akan tengok sendiri dengan lebih dekat berkaitan dengan Makam Purba, kisah-kisah yang telah saya ceritakan semalam. Semalam kita cuma kata bercerita dan juga bayangan. So sekarang kita bawa anda tengok secara live, betul-betul depan-depan, real. Okay, jom. Okay, sekarang kita dah sampai kat Makam Purba. So tempat dia sebelah situ. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Jom. Right, ni tempat dia. Oh, simple je Dia Makan macam ni je, simple je. Dia macam tersembunyi sikit kawasan dia tu. Baik, ni dia Makam Purba yang dikaitkan dengan Tunjana Katib, seperti mana yang kita ceritakan semalam. Dan dapat tengok sendiri kiran batu nisan Aceh. Tengok lagi dekat lagi kiran nisan dia. Baik, dekat sini dia ada sikit mungkin ada kisah daripada orang tempatan. Makam Purba. Makam ini terletak dalam Mukim Ulu Melaka, 13 km daripada Pekan Kuah. Makam Purba ini telah ditemui pada bulan April 1975 oleh Ahmad bin Bulat semasa beliau mengorek tanah Pongsu untuk membuat tapak rumahnya. Makam ini panjangnya lebih kurang 236 cm, merupakan kubur lama dan batu nisannya ialah dibuat pada batu nisan Aceh. Setelah diteliti untuk batu nisan Aceh, didapati bahawa kubur ni ada kubur seorang perempuan. Mungkin makam ini ada kaitan dengan penempatan orang-orang Aceh di Pulau Langkawi pada zaman dahulu. Yang ni story tentang apa yang rasa-rasanya kan. Orang kata orang rasa-rasa kubur siapa. Sebab mungkin ni kisah lama. Diorang jumpa pun waktu korek nak buat tapak rumah tu, baru orang kata mungkin terkena dekat batu nisan ni. Kat sini pun nampak macam ada kesan macam pecah sikit ada kesan petak. Boleh lah, sama-sama kalau boleh kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kan apa Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
Jadi semoga orang kata apa yang kita baca ini sampai dan rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau benar ini adalah makam Tun Janakatik, seorang ulama berkaitan dengan kisah sejarah yang cukup lama, kalau boleh kita naklah yang mana-mana pihak yang ada berkaitan dengan perkara-perkara sejarah ni, kajian sejarah apa semua, kalau boleh dibuat kajian. Kalau benar, jadikanlah satu tarikan pelancongan, kerana ini adalah salah satu bahan sejarah yang kita ada dalam Pulau Langkawi, Pulau Legenda. Sebab selama ni kalau dikatakan Langkawi, kita tahu kisah Masuri, kisah Gunung Raya, Mak Cincang, Mak Raya kan. Jadi kalau boleh kita naikkan sikit taraf supaya kawasan ni lebih terjaga. Okey, baik, itu saja. Jom ni kita terus bergerak. Kita pun ada tugasan, ada orang sedang menanti kita. Okey, Assalamualaikum.